Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah menentang Terengganu, yang mana Sabah menang 2-1 hasil jaringan dari Pak Tesu dan gol pasukan Terengganu dijaringkan oleh Manny Ott. Pada perlawanan ini boleh dikatakan kedua-dua pasukan beraksi dengan seimbang ketika first half, dan juga di second half pun boleh dikatakan seimbang, tetapi Sabah lebih eager ataupun lebih semangat untuk menyerang pasukan Terengganu di second half, dan hasilnya mereka berjaya untuk memanfaatkan set pieces yang mereka dapat untuk menjaringkan 2 gol melalui Pak Tesu pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apakah yang saya suka dalam sistem pasukan Sabah dalam perlawanan ini? Yang pertama yang saya suka adalah dari segi ketika mereka menyerang. Pasukan Sabah pada perlawanan ini lebih menumpukan serangan di bahagian sayap, iaitu kita boleh lihat bagaimana mereka menggunakan bahagian sayap kanan dan juga sayap kiri mereka untuk menyerang pasukan Terengganu dan mensasarkan target man mereka Embalo ketika di first half, dan juga di second half adalah Amri Yahya. Dan boleh saya katakan serangan yang dilakukan oleh pasukan Sabah di bahagian sayap memang agak efisien, yang mana mereka menggunakan Khaimat Badrul di bahagian kanan dan juga Taiki Kagayama, yang mana untuk Badrul dan juga Taiki Kagayama ni mereka mempunyai perbezaan dalam corak permainan, yang mana kita boleh tengok Badrul di bahagian kanan lebih diguna pakai untuk melakukan crossing ataupun melakukan hantaran ke dalam kotak penalti untuk mencari penyerang pasukan Sabah lah. Bila mana Sabah serang belah kanan menggunakan Badrul, maka Badrul akan menggunakan kelebihan beliau yang mempunyai passing accuracy yang tepat ke dalam kotak penalti untuk mencari target man pasukan Sabah, iaitu Embalo. Tetapi sayang, apabila Embalo gagal untuk menyudahkan dan juga mencari ruang bagi menerima umpanan daripada Badrul dengan lebih baik. Kalau Embalo boleh lagi efektif di bahagian serangan, kemungkinan besar Sabah boleh menjaringkan lebih dari 2 gol. Manakala untuk Taiki Kagayama di bahagian kiri pula, corak permainan beliau berbeza dengan Badrul Bahtiar, yang mana Taiki Kagayama diletakkan sebagai winger kiri yang lebih efektif untuk mengucar-ngacirkan pertahanan pasukan Terengganu dengan gerakan-gerakan dribbling beliau untuk masuk ke dalam kotak penalti dan melakukan percubaan. Jadi boleh dikatakan akibat daripada dua player yang berbeza corak permainan ini telah menghidupkan kedua-dua bahagian kanan dan juga bahagian kiri pasukan Sabah untuk menyerang pasukan Terengganu. Boleh dikatakan memang kepelbagaian pasukan Sabah untuk menyerang bukan hanya kepada target man, sebaliknya di bahagian kiri juga lebih kepada technical individu yang ada pada Taiki untuk beat pertahanan pasukan Terengganu lalu masuk ke dalam kotak penalti. Jadi itu perbezaan dalam serangan pasukan Sabah menyerang melalui Badrul dan juga menyerang melalui Taiki Kagayama. Itu yang pertama yang saya suka. Yang kedua yang saya suka adalah di bahagian tengah. Seperti mana yang kita tahu, Jackson De Souza terpaksa dikeluarkan lebih awal akibat daripada kecederaan dan digantikan oleh Gary Steven Robert, dan telah meletakkan Pak Tesu untuk bergandingan dengan Dominic Tan di bahagian pertahanan. Perubahan yang berlaku ini nampaknya memang positif apabila kemasukan Gary Steven Robert bergandingan dengan Stuart Wilkin di bahagian tengah telah menjalankan tugas mereka dengan sangat baik dari segi membantu bahagian pertahanan dan juga dari segi mengganggu corak permainan pasukan Terengganu di bahagian tengah, yang mana akibat daripada penggunaan dua midfield iaitu Stuart Wilkin dan juga Gary Steven Robert yang mempunyai kemampuan untuk melakukan kerja kotor, melakukan benda-benda yang agresif dan juga melakukan pertahanan ataupun lebih kepada bertahan dengan baik, maka pasukan Terengganu tidak boleh untuk build up dengan sangat bagus di bahagian tengah dan telah menyebabkan pasukan Terengganu terpaksa untuk buka game lebih wide ataupun dalam arti kata lain terpaksa untuk menyerang pasukan Sabah di bahagian sayap juga berbanding melakukan build up seperti mana yang mereka selalu lakukan di bahagian tengah. Jadi bahagian tengah Terengganu semalam tak beberapa nak hidup dan tak boleh nak berfungsi dan juga bekerjasama dengan baik disebabkan ada gangguan lah daripada Gary Steven Robert, Stuart Wilkin yang melakukan kerja-kerja yang berbahaya ataupun kerja-kerja untuk mengganggu lah corak permainan pasukan Terengganu di bahagian tengah. Jadi memang gandingan Stuart Wilkin dan juga Gary Steven Robert memberikan impak yang positif kepada bahagian tengah pasukan Sabah, bukan sahaja dari segi bertahan tetapi juga in term of attacking mereka juga berjaya untuk memastikan yang mereka bantu pasukan Sabah ketika menyerang dengan naik untuk
untuk memberi support kepada winger ataupun striker pasukan Sabah. Itu yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Sabah. Yang ketiga, untuk pasukan Sabah, apa yang boleh saya katakan tentang mereka punya fullback, iaitu semalam kita boleh tengok Rawisin Batuil di bahagian kiri dan juga Rizal Ghazali di bahagian kanan, yang mana peranan Rawisin Batuil adalah boleh saya katakan beliau tidaklah terlalu ofensif, tetapi beliau lebih kepada penjagaan di bahagian pertahanan dan memberi support kepada Dominic Tan dan juga Pak Tesu untuk bertahan. Jadi memang corak permainan Rawisin ni dia tak akan naik ke atas untuk backup kepada Taiki Kagayama, tetapi dia more fokus kepada untuk bertahan dan keep dia punya position di bahagian bawah lebih low untuk memastikan sekiranya Terengganu attack melalui Faiz Nasir ataupun Azam Azmi, maka Rawisin Batuil ada untuk menolong Pak Tesu dan juga Dominic Tan untuk bertahan ketika pasukan Terengganu menyerang. Walaupun ada beberapa mistake dia buat, tapi dari segi overall game memang Rawisin Batuil agak bagus dalam penjagaan di bahagian kiri. Manakala corak permainan ditampilkan berbeza oleh Rizal Ghazali di bahagian kanan, yang mana untuk Rizal Ghazali pula kita boleh katakan yang beliau sedikit ofensif ke hadapan dalam memberi supporting play kepada bahagian winger iaitu Badrul Bahtiar, yang mana kita tahu Badrul lebih kepada more untuk passing ke dalam kotak penalti ataupun hantaran lintang macam saya cakap tadi. Jadi beliau tidaklah terlalu tidaklah terlalu menggunakan keupayaan dari segi gelecekan ataupun dribbling untuk beat pertahanan pasukan Terengganu. Jadi disebabkan itulah Rizal di bahagian kanan beliau akan selalu naik untuk backup ataupun memberi support kepada Badrul Bahtiar dari segi buat overlapping ataupun dari segi untuk follow up dengan Badrul Bahtiar untuk sentiasa berada di belakang dan memberi support kepada Badrul Bahtiar ketika Sabah menyerang. Dan yang paling penting tentang Rizal pada perlawanan ni, dia bukan sahaja bagus dari segi bertahan, tetapi Rizal Ghazali juga cemerlang daripada segi memberi supporting play dan juga memberi support kepada bahagian serangan pasukan Sabah, yang mana boleh saya katakan Rizal telah improve ataupun telah memperbaiki dari segi dia punya hantaran, yang mana kita boleh tengok beberapa hantaran yang dilakukan oleh Rizal tepat kepada target man pasukan Sabah, yang mana ada satu hantaran chip dilakukan oleh Rizal berjaya menjumpai Amri Yahya. Amri Yahya melakukan first timer, tetapi sayanglah apabila bicycle kick yang dilakukan oleh Amri Yahya tu, half bicycle kick gagal untuk masuk dalam gawang pasukan Terengganu. Tetapi peranan Rizal ni memang sangat-sangat baguslah. Beliau boleh dikatakan balance antara bertahan dan juga menyerang. So dia telah memberi support yang baik kepada Badrul dan juga bahagian serangan pasukan Sabah. Untuk pertahanan Pak Tesu dan juga Rawisin Batuil Pak Tesu dan juga Dominic Tan, boleh saya katakan centre back pasukan Sabah malam ni memainkan peranan yang penting, yang mana Pak Tesu berjaya untuk marking ataupun man to man marking Kepa Sherman dengan sangat cemerlang, yang mana Kepa Sherman tak dapat ruang yang banyak untuk masuk ke dalam D-box ataupun untuk melakukan hold play dan sebagainya. Memang Pak Tesu adalah orang pertama yang akan pergi kepada Kepa Sherman. So Kepa Sherman tak boleh bergerak bebas dan Pak Tesu berjaya menjalankan tugas tersebut dengan sangat cemerlang. Begitu juga dengan Dominic Tan yang berjaya untuk membantu Pak Tesu dalam tugas bertahan. Itu yang saya suka tentang Sabah. Dan yang terakhir, apa yang saya suka tentang Sabah adalah pertukaran yang dilakukan di second half, yang mana pertukaran yang dilakukan adalah membawa masuk Amri Yahya menggantikan Jose Embalo dan membawa masuk Fahar Roslan, yang mana bagi saya kemasukan Amri Yahya dan juga Fahar Roslan ni telah memberikan satu dimensi yang baru di bahagian serangan pasukan Sabah untuk lebih efisien dan lebih ofensif ketika menyerang, yang mana ketika first half kita boleh tengoklah yang Embalo ni tak boleh berfungsi dengan baik pun. Memang Sabah boleh dikatakan mereka ada create movement untuk menyerang, create serangan, cipta serangan menggunakan Badrul, menggunakan Taiki, dan hantaran-hantaran Badrul ke dalam kotak penalti pun banyak menjumpai Embalo. Tetapi Embalo bukanlah striker yang prolific yang boleh untuk skor gol. Jadi benda tu sedikit bermasalah kepada pasukan Sabah. Dan kemasukan Amri Yahya dan juga Fahar Roslan di bahagian hadapan telah mengubah sedikitlah bahagian serangan ataupun corak serangan pasukan Sabah nampak lebih menggerunkan berbanding meletakkan Embalo. So Amri Yahya dan Fahar Roslan ni lebih orang kata apa,
efektif dalam membantu bahagian serangan berbanding Embalo yang bertindak sebagai target man. Dan yang terakhir untuk pasukan Sabah yang saya suka adalah daripada segi set pieces lah. Mereka mempunyai free kick taker dan juga corner kick specialist, iaitu Badrul Bahtiar, yang mana macam saya cakap beliau bermain di winger kanan, memang hantaran-hantaran beliau tepat kepada target man dan sebagainya. Dan daripada segi corner kick dan juga free kick, beliau juga mempunyai ketepatan untuk mencari target man. Dan mereka ada orang kata apa, target man yang boleh diletakkan secara utamanya dalam situasi bola mati ataupun corner kick, iaitu Pak Tesu, yang mana Pak Tesu ni daripada segi target man dalam situasi-situasi tersebut beliau memang cemerlang lah. So memang Pak Tesu bukan sahaja hebat bertahan, tetapi sebagai target man ketika bola mati, dia juga akan menjadi front player untuk melakukan challenge kepada hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pemain-pemain dari pasukan dia sendiri. So set pieces Sabah agak berbahaya lah. Selepas Badrul Bahtiar, boleh saya katakan dia telah kembali menemui rentak dia untuk melakukan hantaran-hantaran lintang. Saya tak pasti apa ramuan yang Datuk Ong Kim Swee guna sehingga Rizal pun boleh ada kualiti hantaran yang bagus, seperti mana di Kedah kita tahu hantaran-hantaran dia sedikit kurang bagus, tetapi daripada segi gameplay bagus kan. Tetapi di masuk Sabah ni dah nampak yang improvement untuk Badrul, improvement untuk Rizal, mereka makin jadi lebih better, lebih baik. Jadi tahniahlah Datuk Ong Kim Swee sebab mampu lagi untuk menggilap player-player ni, walaupun player-player ni dah bertaraf senior, tapi masih mampu untuk mengubah corak permainan mereka menjadi lebih baik, terbaik Sabah boleh saya katakan. Dan untuk kelemahan Sabah, maaf saya cakap, kelemahan Sabah yang pertama Embalo, yang mana boleh dikatakan Embalo masih lagi tak sesuai dengan corak serangan daripada pasukan Sabah. Beliau banyak mensia-siakan gerakan serangan yang diciptakan oleh bahagian winger Badrul Bahtiar, Rizal Ghazali yang support, Taki Kagayama dan sebagainya. Sayang, beribu juta kali sayang lah. Kalau boleh letak Pak Tesu striker ke Amri Yahya striker pun lagi better daripada letak Jose Embalo yang tidak memberi apa-apa impak yang positif kepada pasukan. Bahkan bukan sahaja tak boleh nak create space, bukan sahaja tak boleh nak cipta gol, nak create space pun tak boleh pada perlawanan semalam. Jadi secara rumusannya memang Sabah boleh dikatakan dari segi menyerang dan juga bertahan mereka memang solid semalam, dan kurangnya Embalo lah kan. So Embalo silalah perbaiki diri anda untuk jadi lagi baik. Okey, itu untuk pasukan Sabah. Kita masuk untuk pasukan Terengganu pula. Untuk pasukan Terengganu pada perlawanan ni, apa yang boleh saya puji? Saya puji dahululah untuk pasukan Terengganu. Apa yang boleh saya puji adalah tentang peranan fullback mereka, Azam Azmi, Alif Zakaria. Yang mana boleh saya katakan Azam Azmi dan juga Alif Zakaria pada perlawanan ni menunjukkan satu aksi yang konsisten setiap game. Pada perlawanan ni mereka berdua juga konsisten, yang mana Azam dari segi bertahan, Alif Zakaria dari segi bertahan, mereka berdua berjaya menjalankan tugas dengan sangat baik. Mereka bertahan dengan bagus, mereka berjaya menunjukkan kematangan dalam bertahan, mereka pandai untuk tetapkan mereka punya recovery phase, mereka pandai untuk timing bila mana mereka perlu naik bagi membantu bahagian attacking dan sebagainya. So semalam Alif Zakaria dia banyak buat overlap yang membantu bahagian serangan. Berapa kali Alif Zakaria naik, tetapi sayang di bahagian kiri Nip Syarif tak berapa nak berfungsi dengan baik. So memang Alif Zakaria banyak berkesorangan. Manakala untuk Azam Azmi, beliau menunjukkan yang beliau memang daripada segi attacking minded, beliau berjaya membuktikan yang beliau sangat cemerlang. Berapa kali dia buat overlapping, berapa kali dia buat underlap, dan yang paling penting dia juga involve untuk gol pertama Terengganu, yang mana dia boleh beat pertahanan ataupun beat Taki Kagayama untuk masuk dalam kotak penalti, buka game dan sebagainya. So memang fullback pasukan Terengganu, Alif dan juga Azam, bagi saya gameplay mereka memang okey. Dari segi bertahan dan segi menyerang, mereka memang sangat-sangat bagus lah kan untuk perlawanan semalam. Jadi dua orang tu memang boleh saya puji lah untuk pasukan Terengganu. Dan yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Terengganu pada game ni adalah tentang Faiz Nasir. Faiz Nasir pada perlawanan ni beliau menunjukkan satu semangat yang bagus, yang mana beliau berjaya untuk bermain di kiri dia hidup, bermain di kanan pun dia hidup, dan pada game ni pun dia ada satu percubaan yang hampir untuk menjaringkan gol. Bagi saya Faiz Nasir memang antara player yang hidup untuk pasukan Terengganu semalam, tetapi sayang dia tak boleh nak link up dengan Kepa Sherman, tak boleh nak link up dengan Manny Ott dengan sangat baik lah. Ada beberapa faktor yang akan kita bincangkan tentang kelemahan Terengganu dalam game ni. Okey, itu dua perkara sahaja yang boleh saya puji secara individu, Alif Zakaria, Azam Azmi dan juga Faiz Nasir pada perlawanan ni. Okey, kita masuk kepada benda apa yang sepatutnya Terengganu perbaiki pada perlawanan ni, dan apa yang menyebabkan Terengganu tak boleh nak konsisten kekalkan kedudukan 1-0 sehingga di comeback. Yang pertama adalah di bahagian sayap, yang mana boleh saya katakan bahagian sayap Terengganu tanpa Faisal
Faisal Halim, mereka berada dalam kedudukan yang tidak stabil. Apa yang bermaksud dengan tidak stabil ni? Bermaksud dengan tidak stabil ni adalah bahagian kanan, yang mana kita boleh tengok adalah Nik Sharif sewaktu dalam first game lah, dalam first half, dan di bahagian kiri adalah Faiz Nasir. Saya tidak bercakap tentang Faiz Nasir. Yang apa yang saya nak cakap tentang ketidakstabilan ni adalah bahagian yang mana Faiz Nasir duduk, sama ada di kanan ataupun di kiri, maka bahagian tu akan hidup. Tetapi sebaliknya, bahagian yang Nik Sharif duduk, maka bahagian tu takkan hidup. Jadi ketidakstabilan di bahagian sayap kanan dan juga sayap kiri ni telah menyebabkan bahagian serangan Terengganu terpaksa mempunyai corak serangan yang limited. Bermaksud bila mereka nak serang, mereka akan memfokuskan kepada Faiz Nasir. Sebab Faiz Nasir je hidup. Kalau buka kat Nik Sharif tak hidup. Kenapa saya kata demikian? Sebab Nik Sharif, dia bukannya typical player yang bukannya true winger. Bermaksud dia bukannya winger yang sejati ataupun winger yang tulen. Kalau tengok daripada segi gameplay dia. Sebab apa? Sebab daripada segi dribbling, beliau tak mempunyai kualiti untuk beat ataupun gelecek seorang ataupun dua orang player lawan. Itu yang menyebabkan beliau tak boleh nak jadi seorang winger yang sejati. Daripada segi speed ataupun passing, beliau bukanlah player yang laju. Daripada segi ball control, beliau juga mempunyai kelemahan. Tetapi Nik Sharif ada kelebihan daripada segi vision dan juga daripada segi passing dia. Jadi on point. Jadi apa yang boleh saya katakan, kalau nak utilize ataupun nak maximize potential yang ada pada Nik Sharif, kemungkinan boleh tukar dia untuk jadi seorang midfielder. Sebab dia bila main dekat winger, dia tak boleh nak buat diagonal run, dia tak cari ruang, tak cari space untuk terima bola, dia tak masuk ke bahagian tengah ataupun tak mencari lubuk-lubuk space yang ditinggalkan oleh pertahanan, menyebabkan bahagian kiri ataupun kanan Terengganu sekiranya Nik Sharif berada di situ, boleh dikatakan tidak beberapa hidup. Yang nampak hidup lagi, kita boleh nampak Nik Sharif waktu bergandingan dengan Alif Zakaria, lebih nampak Alif Zakaria yang bermain sebagai winger yang boleh naik sampai atas. Tetapi Nik Sharif tak bagi support pula waktu Alif Zakaria dapat overlapping. So benda tu menjadi masalah jugalah kepada bahagian serangan Terengganu, terutamanya di sayap. Apabila mereka tak ada Faisal Halim, memang ketidakseimbangan stability ataupun corak menyerang mereka akan terhad, limited, hanya berpaksikan kepada Faiz. Sebab Nik Sharif tak boleh nak buat sesuatu sebagai seorang true winger. Mungkin boleh ubah untuk maximize dia punya potential, nak utilize dia punya potential, letakkan dia di bahagian midfield, mungkin lagi better. Itu yang pertama tentang kelemahan Terengganu. Kelemahan yang kedua pasukan Terengganu adalah di bahagian tengah. Sebab kita tahu Terengganu suka build up daripada bahagian tengah menggunakan Habib Harun, Mini Art, Petrus Sitembi. Tetapi semalam Sabah berjaya counter perkara tersebut dengan letak Gary dan juga Stuart Wilkin untuk membantu bahagian tengah bagi mengganggu pergerakan-pergerakan yang bakal dilakukan oleh pasukan Terengganu. Akibat dari disruption tersebut ataupun gangguan-gangguan tersebut, pasukan Terengganu tak boleh nak absorb tekanan yang diberikan, tak boleh nak absorb dengan corak gangguan yang dilakukan oleh Gary dan juga Stuart Wilkin, menyebabkan mereka terpaksa untuk buka game lebih wide ataupun bermain di bahagian sayap. Jadi apabila bermain di bahagian sayap, macam saya cakap tadi, mereka ada limited source. Mereka hanya terhad kepada Faiz Nasir untuk buka game berbanding kepada Nik Sharif. Jadi benda itulah yang mengganggu rentak permainan pasukan Terengganu. Sebab bahagian tengah dah tak berapa nak hidup, Petrus pun tak boleh nak hidup, Many Art tak boleh nak hidup, Habib Harun lebih kepada reja untuk membantu defensif dan sebagainya. So benda tu memang boleh dikatakan akibat daripada limited source tadi, dan juga akibat daripada pemain tengah Terengganu ni gagal untuk absorb tekanan yang dilakukan oleh pasukan Sabah, sehingga mereka tak boleh nak kontrol bahagian tengah dengan baik. Maka mereka terpaksa push untuk bermain dengan wide, dan wide pula bermain di satu arah sahaja, satu target sahaja. So benda tu yang menjadi masalah kepada pasukan Terengganu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang situasi dalam bola mati, iaitu set pieces, sama ada daripada corner kick ataupun daripada free kick. Mereka tak ada seorang proper yang boleh man marking dalam penjagaan pemain-pemain yang tinggi. Mereka ada kelebihan daripada Papa Dekite, tetapi Papa Dekite pun dia tak boleh nak marking siapa. So kita boleh tengok bagaimana Pak Tesu boleh menjaringkan gol dan juga challenge bola tinggi dalam kotak penalti ketika Sabah dapat free kick ataupun corner kick. So benda tu perlu diimprove lah oleh pasukan Terengganu. Sebab apa? Sebab masalah Terengganu dengan bola tinggi ni bukan daripada season ni sahaja. Daripada season lepas yang kalah dengan Penang 4-0, yang Casa Grande asyik buh gol tanduk tu pun benda yang sama. Still lagi benda yang sama berulang
terutamanya kelemahan daripada Terengganu. Mereka daripada open play mereka memang bagus, tapi daripada segi situasi bola mati mereka agak lemah. Yang tu yang Terengganu boleh perbaiki. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya cakapkan, peranan Kepa Sherman sendiri juga pada perlawanan ni agak terhad. Beliau diletakkan sebagai target man tapi tengah tak hidup, dan dalam masa yang sama beliau sendiri tak boleh nak hold up play, beliau tak boleh nak create space dan sebagainya. Benda tu juga jadi masalah kepada bahagian serangan Terengganu. So Terengganu tak boleh nak efektif di bahagian serangan sangat. Dapat bola kat Kepa kena maki dengan 4 tisu dan sebagainya. So benda tu telah mengganggu rentak dan juga corak perlawanan pada perlawanan semalam. Jadi secara overallnya Terengganu semalam memang boleh dikatakan sepatutnya mereka berterima kasih kat Embalo, sebab Embalo main first. Kalau Embalo tak main first tu, kemungkinan Sabah dah boleh skor lebih awal. So jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.